Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid bin Abdullah 2990099. Malaysia, sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi sejak 1959, telah berjaya membangunkan model demokrasi yang unik. Model ini menggabungkan unsur-unsur demokrasi liberal barat dengan nilai dan tradisi tempatan, mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi sambil menghormati kepelbagaian sosial dan budaya yang luas. Struktur kerajaan Malaysia terbahagi kepada tiga, iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Reka bentuk ini bertujuan untuk mengekalkan keseimbangan dan permisahan kuasa. Elemen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi: cawangan eksekutif yang dipromosikan oleh Perdana Menteri. Badan perundangan terdiri daripada 2 dewan di Parlimen, dan Badan Kehakiman memegang tanggungjawab mentafsir undang-undang dan memastikan kerajaan berjalan mengikut perlembagaan. Sistem ini direka untuk memastikan tiada cabang kerajaan yang mempunyai kuasa mutlak, menggalakkan sistem semak dan imbang yang baik. Demokrasi di Malaysia mempunyai beberapa dimensi, termasuk kebebasan penyataan politik dan peranan masyarakat sivil, media dan pertubuhan bukan kerajaan. Walau bagaimanapun, kebebasan sivil seperti hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan kebebasan berhimpun dijamin oleh perlembagaan. Amalan mereka sering dihalang oleh pelbagai peraturan dan undang-undang. Penyataan politik direalisasikan melalui pilihan raya yang membolehkan rakyat Malaysia memilih wakil mereka dalam kerajaan. Sementara masyarakat Malaysia, media dan NGO memainkan peranan penting dalam mengukuhkan demokrasi dengan menyediakan platform untuk perbincangan awam dan pengawasan kerajaan. Ini cabaran kepada sistem demokrasi Malaysia termasuk kebebasan akhbar, rasuah, pencabulan hak asasi manusia dan kesukaran untuk memasukkan minoriti secara politik. Peraturan ketat media dan undang-undang menyekat kebebasan bersuara, mewujudkan halangan kepada ketulusan dan accountability. Rasuah pula menghakis kepercayaan rakyat terhadap institusi dan menjejaskan prinsip accountability dalam tadbir urus. Isu hak asasi manusia termasuk hak LGBTQIA+, kebebasan beragama, hak migran terus menjadi sumber kontroversi dan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak yang ada. Kekuatan dan kelemahan demokrasi di Malaysia. Kestabilan politik serta keinginan kuat untuk reformasi yang datang dari generasi muda menunjukkan kekuatan sistem demokrasi di Malaysia. Namun isu ketidakstabilan politik dan keintegritan mencipta ruang yang memerlukan peningkatan dan pemulihan. Kekuatan demokrasi di Malaysia, penyataan rakyat. Sistem pilihan raya membolehkan rakyat Malaysia mengambil bahagian secara langsung dalam pilihan raya kerajaan, memberikan mereka suara dalam menentukan hala tuju dasar kerajaan. Kedua, kestabilan politik. Malaysia umumnya menikmati kestabilan politik dengan baik dan menggalakkan pelaburan dalam pembangunan negara. Ketiga, kepelbagaian masyarakat. Sistem demokrasi di Malaysia mencerminkan kepelbagaian etnik, budaya dan agama dengan perwakilan politik dari pelbagai kaum. Struktur perundangan yang kukuh. Malaysia mempunyai struktur perundangan dan kehakiman yang kuat yang menyokong prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kelemahan demokrasi di Malaysia, polarisasi dan perpecahan. Isu etik dan politik sering kali menyebabkan polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat.
Batasan kebebasan akhbar. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kebebasan akhbar, undang-undang tertentu mungkin menyekat kebebasan media untuk melaporkan dan mengkritik kerajaan. Rasuah kekal masalah besar, jejas ketulusan dan accountability dalam kerajaan. Dan kelemahan terakhir adalah halangan hak asasi manusia, cabaran dalam mengimbangi norma sosial dan hak asasi manusia, termasuk isu hak minoriti dan kebebasan beragama. Analisis kuasa dan kelemahan sistem demokrasi Malaysia. Pembangunan inklusif dengan perwakilan kumpulan etnik dan sosial berbeza dalam sistem politik Malaysia berusaha ke arah pembangunan yang lebih inklusif dengan mengambil kira keperluan dan aspirasi pelbagai kumpulan dan masyarakat. Kedua, kesedaran politik awam. Penyertaan yang tinggi dalam pilihan raya dan aktiviti politik menunjukkan kesedaran politik dan pelibatan masyarakat dalam proses demokrasi yang penting untuk kesihatan sistem demokrasi. Analisis kelemahan sistem demokrasi Malaysia. Isu kesaksamaan dan keterangkuman. Walau bagaimanapun perwakilan kumpulan etnik adalah kekuatan, masih terdapat cabaran dalam mencapai kesesamaan dan keterangkuman sepenuhnya, terutamanya mengenai hak minoriti dan kumpulan terpinggir. Kedua, batasan dalam kebebasan bersuara. Walaupun kebebasan bersuara dijamin oleh perlembagaan, amalannya sering dihadkan oleh undang-undang yang menyekat ruang awam untuk pembincangan terbuka dan kritikan terhadap kerajaan. Dan terakhir, ketulusan dan accountability. Isu rasuah dan kurang ketulusan dalam kerajaan mengurangkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem politik dan menghalang usaha pembangunan yang berkesan dan adil. Cadangan untuk memperbaiki amalan demokrasi di Malaysia termasuk langkah-langkah untuk memperluaskan kebebasan bersuara dan memastikan akhbar boleh beroperasi tanpa halangan yang tidak perlu. Strategi menyeluruh untuk memerangi rasuah perlu diperkukuhkan dengan memperkenalkan mekanisme pencegahan dan pembasmian yang lebih berkesan. Kesaksamaan dan hak minoriti perlu disokong dengan lebih baik melalui perbaharuan dasar dan undang-undang yang memastikan perlindungan dan perwakilan yang adil. Sistem perundangan perlu dikukuhkan bagi meningkatkan accountability kerajaan dan institusi, manakala penyertaan politik wanita perlu ditingkatkan bagi mencerminkan peranan penting dalam masyarakat. Kesimpulannya, walau bagaimanapun Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sistem demokrasi, masih terdapat banyak ruang untuk penambahbaikan dengan komitmen yang kuat, pembaharuan dan pembukaan ruang-ruang dialog untuk membina. Sekian, terima kasih.